khatamur rusulil kiram. Tu belum ada gondang lagi tu. Mana? Alfa sallu 1000 selawat ala nabi, ke atas nabi. Khatamur rusulil kiram, rasul yang terakhir yang mulia. Tak sah. Dia ada lirik dia tu. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumi ne. Nak faham tak maksudnya? Saya pun tak faham tu. Dia selawat syair Jawa, tengok dalam YouTube ada. Saya tanya maklum saya pun tak dapat bagi maksud dia sebab dia Jawa halus betul. Sebab belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia sikit tu. Jawa campur Minang jadi janang, bantai lah kan. Selawat ke atas Nabi. Dan Nabi sebut Al-Bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Oh, pandai bahasa Arab orang sini. Belajar bahasa Arab dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu-Labi. Haji Bakhil. Kan? Nabi sebut al-bakhilu allazi zubitu indahu falam salli alaih. Orang yang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Nabi sebut. Orang dengan sallallahu ala Muhammad, dia pun ala selawat pula dia. Dia petikai kamu lah. Dia tak selawat. Jadi dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suaminya Muhammad, isteri panggil daripada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi je, jangan pukul kata pula. Faham tu, ingat tu. Jadi pernah disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ketika zaman sahabat, ada seorang sahabat tu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Ya Rasulullah, kenapa kau memalingkan wajahmu? Kau marah ke aku ke? Tak, aku tak marah kau. Habis kenapa? Sesungguhnya aku tak kenal akan kau. Mana boleh kau tak kenal aku? Semua orang menyatakan bahawa engkau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Maka Nabi jawab, memang benar. Aku lebih kenal umatku daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tetapi aku tak kenal akan kau, kerana sepanjang hayat kau tidak pernah sekalipun engkau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, menangis dia. Dan mulai saat itu dia mewajibkan dirinya untuk berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali. Selang beberapa minggu dia bertemu dengan Nabi sekali lagi dalam mimpi. Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jadi jangan jadi orang yang kedekut. Kenapa disebutkan kedekut? Kenapa? Di dalam kitab Penenang Jiwa daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan, cuba tengok dekat dalam tajuk Mahabbah Kecintaan kepada Nabi. Digambarkan malaikat itu kepalanya sampai bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Dan bulu-bulunya pada sayap ni tadi menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar malaikat ni? Pada kita besar, tapi itu dikatakan baru menyerupai saiz malaikat Jibril. Paling kecil dia tu. Malahan ada yang lagi besar lagi. Cuma digambarkan setiap kali seorang umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, kita selawat aja, Allah akan perintahkan malaikat yang saiz tu tadi untuk menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah.
Kemudian dia keluar balik daripada kolam tu, kemudian dia akan mengibaskan sayapnya, kemudian gugurlah titisan daripada bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk tadi. Begitulah banyaknya jumlah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang-orang yang berselawat sampai hari kiamat. Maka betul tak orang tak berselawat tu kodokut? Bapak kodokut tentu. Memang gila-gila punya kedekut. Bukan sikit-sikit. Rugi kita kalau kita tak selawat ke atas Nabi. Faham Selawat banyak-banyak. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawat banyak-banyak. Tu sebab hari tu waktu PKP tak ada orang buat arakan. Buatnya selawat dalam rumah kita. Sallallahu ala Muhammad. Selawat ramai-ramai. Ya? Begitu juga password yang kedua. Nak bagi Nabi kenal kita macam mana? Nak bagi Nabi kenal kita adalah dengan menghidupkan apa yang Nabi buat, iaitu hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Macam itulah sayangnya Nabi kat kita, sebab Nabi tak bagi standard yang susah-susah. Nabi bagi yang senang-senang. Selawat tadi nak ikutkan bukan susah pun, tapi ramai yang tak buat. Sunnah Nabi, Nabi kata faman ahya bi sunnati, siapa hidupkan satu sunnahku. Nabi bukan cakap 5, bukan cakap 3, bukan cakap 10, satu. Maknanya Nabi ni nak bagi hint, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Baik. Apa sunnah yang paling senang? Pertama, minum. Minum paling senang. Macam mana? Ni saya tunjukkan. Bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Bila kita minum, cara Nabi minum, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum paling kurang 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bukan air panas pun, tapi sejuk. Minum macam tu sikit, nampak tertib. Lebih tak apa, jangan kurang. Nampak? Tapi kalau kita minum macam ni, tak dapat pada sunnah. Tapi insyaAllah hilang dahaga. Nabi ajar kita minum air masak. Kedua, makan. Macam mana cara Nabi makan? Nabi makan buah tamar. Kita pun makan buah tamar. Jangan cakap memanglah masa tu tak ada McD ke pun, jangan sebut. Makan buah tamar ni sunnah Nabi. 2 makanan yang memang kena ada kat rumah orang Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Siapkan untuk suami madu lebah. Sebelum aku dia kena komplain, jangan panggil dah bercamah ni menghasut, baik aku betulkan. Buah tamar kan, habatus sauda kan. Buah tamar Nabi makan paling kurang 3 biji. Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Nampak? Ada bab. Macam mana cara Nabi makan? Demi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan kau berhenti. Itu gitu. Nampak tak? Simple je. Wangi-wangian. Nabi ajar kita pakai wangi-wangian. Kita pakai wangi-wangian tu satu. Satu lagi, kalau kita beli wangi-wangian tu, kita tanya kawan kita, okey tak bau ni?
Tak okey lah, tengik sikit. Oh ya ke? Yang ni okey tak? Ini okey. Ini okey Dia beli sebab dah tanya semua orang. Sebab nak pilih yang terbaik. Dapat satu lagi sunnah Nabi. Sebab Nabi akan pilih wangi-wangian yang terbaik. Apa lagi sunnah Nabi? Nabi bagi salam. Akhlak Nabi, Nabi bagi salam. Dalam banyak keadaan dengan sahabat, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi bagi salam. Sampaikan sahabat, ada yang satu riwayat tu, sahabat tu menyorok balik dinding tu. Sebab dia nak bagi salam dulu dengan Nabi. Tak sempat bagi salam, Nabi bagi salam dulu. Apa hukum bagi salam? Sunat. Hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada salam yang tak wajib dijawab. Pertama, salam yang main-main. Contohnya kutu lepak tepi jalan tu mengacau anak dara. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Pit. Itu tak payah jawab. Kan? Tak payah jawab pun tak apa. Tak ada masalah orang perempuan. Berdosanya aku tak menjawab salam tu, tak payah. Yang kedua, salam di tanah perkuburan. Kita pun tak mau mendengar jawapannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam, lama tak nampak. Bunyi dia. Yang ketiga, salam dekat tandas. Kita singgah dekat tandas tu, nampak banyak pintu tu kan. Kita punya riang jumpa toilet. Assalamualaikum semua. Meneran kawan tu jawab, salam. Dan begitu juga, tak perlu dijawab. Salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung salat, jangan kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lah nampak imam. Salam, mam. Apa jangan buat benda tu. Terperanjat imam tu sekarang. Tak usah ya. Bagi salam. Nabi ni sangat, bayangkan Nabi ni ketua. Nabi ni ketua angkatan tentera, ketua negara. Nabi bagi salam dulu. Makna nak beritahu salam itu tidak jatuhkan maruah dan kedudukan kita. Kadang-kadang dekat kampung-kampung tu orang tua-tua, kau tak nampak orang tua ni bagi salam boleh tak? Oh, marah budak tu. Engkau bagi salam apa salah? Tu dia. Nampak tak? Bagi salam. Assalamualaikum. Apa hal ramai-ramai ni? Pakcik, bagi salam pakcik. Berperasan budak tu. Yang kedua, senyum. Tak ada manusia yang sentiasa manis wajah dia dengan senyuman selain pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Manis dengan senyuman. Nabi satu ketika makan masakan isterinya yang masin. Bila Nabi makan, Nabi panggil isterinya dengan panggilan yang sangat manja. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, aku pun tak tahu. Tak pasan sangat kalau pipi bini dia tu. Tak kisahlah, panggil nama manja. Isteri Nabi pun panggil Nabi macam mana? Ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggilnya. Tapi kita tak payahlah panggil. Ada apa wahai Major General? Tak payahlah. Maksudnya contoh. Maknanya panggil. Ada apa wahai suamiku? Macam itulah. Buatnya suami kerja kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran? Kau hajar tu. Kan? Panggillah. Ada apa wahai suamiku? Jadi Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isterinya suapkan dia lagi. Dan bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi senyum. Nabi tak buat muka masin. Tak ada. Nabi senyum. Nabi kunyah macam biasa. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, langsung dicapai pinggan dia bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita masakan masin, macam mana? Kau sini kau. Oh, paras rumah. Disokawat ni tu. Tahu tak darah tinggi aku apa hari ni? Oh, dia baca darah tinggi lah. Jangan sampai macam tu. Nabi lembut tau, senyum. Nampak? Satu ketika seorang fakir datang, dia hadiahkan buah-buahan kepada Nabi.
Ya Rasulullah, sudilah terima buah-buahan ni daripada aku. Nabi ambil, bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan. Senyum, Nabi makan. Dia tanya lagi, kau suka ke Rasulullah? Nabi suap lagi. Kau suka ke Rasulullah? Nabi suap lagi. Berhampiran dengan mereka berdua ni, ada sekumpulan sahabat pun ada nampak. Biasa Nabi diajak kita makan, hari ni tak diajak ni. Kemudian bila dah habis makan, Nabi makan sampai habis, berlalulah fakir tadi. Gembira sangat hati fakir ni, sebab Nabi makan sampai habis buah dia bagi tu. Dan sahabat-sahabat tadi datang, ya Rasulullah, sampai hati kau tak ajak kami, ya Rasulullah. Biasa kau ajak kami makan sama. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya buah tadi itu masam. Aku takut, aku bimbang kalau aku ajak kau makan sama, kau tak boleh tahan mulut kau. Masamnya buah ni, kecil hati dia nanti. Dan sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat aku makan buah-buahan yang masam. Nampak? Dalam satu perbuatan, Nabi jaga dua-dua sekali. Nampak? Senyum Nabi. Seorang Arab Badui, dia rentapnya ni kain ni. Dia buat daripada benang Najran tu, zerap, bertanda. Merah kulit Nabi ni cerah juga, nampak bertanda. Nabi marah, kau pahal kau ni baik? Tak ada. Mata zap tu. Nabi senyum, Nabi kata, ambillah. Itu Nabi. Oh ya, akhlak Nabi. Jangan cakap, memang terbaik. Pernah satu ketika nak solat. Nak solat ni. Lepas azan, nak solat maghrib, tak silap saya. Tiba-tiba terbau bau angin yang kurang menyenangkan. Ada yang terkentut. Semua sahabat dah pandang, siapa ambil uduk ni? Dia yang kentut ni. Semua tunggu ni, siapa yang bangun ambil uduk ni? Tapi Nabi bertindak awal. Untuk makluman semua, siapa yang rasa-rasa nak makan kambing bersama-sama dengan aku, nak makan daging kambing dengan aku selepas solat maghrib ni, pergi ambil uduk sekarang. Semua pergi ambil uduk, langsung tak tahu siapa. Tengok Nabi. Nabi senyum aja. Pernah satu ketika Nabi duduk, ada seorang sahabat berbadan agak gempal. Dia tengah seronok bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia tak sedar. Dia duduk tu, dia himpit kaki Nabi. Nabi tak sound pun, kau nak cerita-cerita lain kau himpit kaki aku ni, pahal tak? Nabi biarkan dia terus bercerita sebab Nabi tak nak ganggu. Dia punya selera tengah bercerita tu, mood dia tu. Tengok adab Nabi, nampak? Nabi tahan. Dan bila dah habis, tak ada pula Nabi cakap, dah habis. Dah habis. Kau alih kaki kau? Tak. Bila dah habis, perlahan-lahan Nabi tarik kaki Nabi. Itu Nabi. Nabi boleh senyum. Isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi bila melayan Nabi, saya nak gelak dulu lah. Nabi bila pergi rumah isteri dia, Nabi tanya, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum lagi ya Rasulullah. Sampai rumah isteri satu lagi, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum lagi ya Rasulullah. Sampai isteri yang seorang lagi, isteri ni cemburu. Dah sampai ke giliran Aisyah, kau dah datang rumah aku, kau tanya pasal Aisyah pula. Agak macam tu lah. Dia tak jawab lah. Tapi dalam hati katnya, dia hantarnya pinggan tu, berderai. Bila berderai, datanglah anak. Kenapa wahai ibuku? Nabi sambil tersenyum, Nabi kutip bilah-bilah pinggan yang berderai tadi. Nabi sambil kutip, Nabi kata, ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Macam tu punya lembut hati Nabi. Cuba kalau bini kita, bini seorang angkatan tentera, berpangkat tinggi, menghantakkan pinggan, agaknya macam mana? Yang ketua-ketua ni lah, yang prajurit-prajurit tadi tu, pam, pecah, agak-agak macam mana? Kau lain kali, kalau kau nak hentak pinggan tu, baik kau hentak muka aku ni. Wah, macam tu. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi boleh sebut, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Tu Nabi.
Kemudian bersyukur. Nabi ini bersyukur sentiasa. Pernah satu ketika Nabi berada di dalam selimut bersama dengan Aisyah. Wahai Aisyah, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Dah dalam selimut cakap, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Itu bukan Nabi takut bini tau. Mohon izin tu bukan takut. Itu bahasa puitis. Macam orang lelaki lah, izinkan abang pergi ke medan perang. Bukannya takut bini, memang je nak pergi. Izinkan abang pergi dahulu. Pergilah kau wahai perwiraku. Perwira. Macam itulah akhirnya. So Nabi kata, izinkan aku untuk pergi solat sunat barang seketika. Apa jawab Aisyah? Dengan bahasa yang berbunga juga. Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Macam tu. Balik nanti kita try buat. Wahai isteriku, sudahkah kiranya kau izinkan aku pergi minum kat kedai mamak tu segelas dua? Poilah kau memokak ya macam ini tu. Menyamak, tanya-tanya pula. Aduh. Orang perempuan balaslah. Wahai, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersamaku di rumah ini, wahai suamiku. Tapi pergilah kau. Tapi jangan lama-lama ya. Hatiku rindu. Macam tu. Faham? Jangan main-main. Kadang orang perempuan dia tak layan suami dekat rumah ni, pening kepala tau. Kasar je. Itu yang orang ramai gemar pergi kedai tom yum. Dekat sini susah nak pergi kedai tom yum. Kedai tom yum ni, budak-budak perempuan Thailand tu makai gapo beh. Ya. Lepas tu kita dah pandai pula cakap-cakap pun dah cakap-cakap belah sana pula. Nasi goreng lagi beh. Telur dadah lagi beh. Ais wes lagi beh. Musa. Abe. Hati-hati. Tu sebab layan suami elok. Faham? Betul ni saya banyak dapat. Ni orang perempuan dengan orang lelaki ni. Orang lelaki paling menderita bab dalam bilik ni. Cakap betul terang ni. Orang lelaki macam minta sedekah. Buat permohonan. Aduh. Orang perempuan kena layan suami. Betul. Benda tu boleh menyebabkan suami ni hilang mood seminggu tau. Faham? Ni ayat penegasan ni. Faham tak? Kadang-kadang suami terpaksa buat permohonan merujuk kepada perkara tersebut di atas. Adalah dengan ini saya memohon agar satu segmen bersamamu dapat dilangsungkan pada malam ini pada jam 9 ke atas sebelum jam 12 malam. Sudilah kiranya pihak puan memberi jawapan dengan segera bagi mengesahkan permohonan ini diterima. Ini bagi memastikan tidak berlaku kecelakaan dan kemudaratan di masa-masa yang akan datang. Jawapan segera daripada pihak puan kami hargai. Kau tahu apa dia minit kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Wah, ajar betul. Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi bukanlah saja-saja kau cari belakang unta. Kalau suami kata on tak on? On. Macam tu, faham? Tapi janganlah cakap terang, bagi signal. Pakai kod Morse. Sekarang kan pandai. Sayang, ya. Bini pun jawab terus. Okey. Contohlah, aku tak pandai. Aku agak-agak macam tu lah. Pernah satu ketika Nabi lapar. Nabi lapar betul. Nabi keluar cari makanan. Tersempak dengan Saidina Abu Bakar. Kenapa dengan kau, wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lapar. Lah, sama dengan aku pun lapar. Kemudian jumpa pula tersempak dengan Saidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Kami pun lapar. Mari kita. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni. Jalan-jalan cari makan. Bila dia jalan cari makan, sampailah ke rumah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari.
Abu Ayyub Al-Ansari, dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Bila Abu Ayyub Al-Ansari buka pintu, terkejut dia. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Wahai Abu Ayyub, kami ni lapar, ada tak makanan kat rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi pun kata Alhamdulillah. Nabi ambil buah tamar tu, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan dan Nabi minum. Contoh, Bismillah. Dan Nabi jawab dengan tu, Nabi sambung dengan apa? Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Nabi kata, Alhamdulillah malam ni hujan. Alhamdulillah sejuk malam ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Alhamdulillah selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Kan? Selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Alhamdulillah. Faham? Kenduri pergi umrah sama-sama, jangan sangka buruk. Betul. Sebut Alhamdulillah dapat naik pangkat, Alhamdulillah dapat balik kampung. Sebut nikmat Tuhan, hendaklah kita sebut. Yang ketika Nabi tadi minta izin dengan isterinya keluar daripada selimut tadi, nak pergi solat tu, Aisyah kata pergilah. Kan? Tidaklah aku lebih suka kau berada dalam selimut ni bersama aku, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Bila Nabi pergi, tiba-tiba Aisyah terdengar bunyi air mengelegak. Bunyi macam bunyi air mengelegak. Bunyi apa? Bunyi Nabi sedang menangis. Nabi ambil wudhu, Nabi nangis. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi sujud, Nabi nangis. Sampai Nabi berdoa, Nabi menangis. Kemudian Aisyah tanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa? Nabi kata, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku di atas apa yang Allah dah berikan kepada aku. Tu Nabi syukur. Kemudian Nabi bersenda gurau. Jangan ingat Nabi ni tak bergurau. Nabi senda gurau. Dengan anak cucu baginda Nabi bergurau. Nabi balik anak cucu baginda naik dari kuda Nabi. Nabi jadi kuda tunggangan. Kemudian dia main-mainkan serban di kepala Nabi ni main. Sahabat cakap, kenapalah dia biarkan cucu anak dia mainkan kepala dia tu? Kata sahabat tengok aja. Kemudian bila dah habis main tu, semua berbaris tiba-tiba. Dan Nabi cium dahi seorang demi seorang, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Sahabat tu sedih, terharu, sebab dia tengok, Ya Rasulullah, aku sendiri tak pernah cium anak aku seperti itu. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Kena cium anak kita. Jangan daripada kecil tak cium, tiba-tiba dah tua bangkau baru nak cium. Dah tingkatan 5. Mes ni ayah nak cium dahi kau. Oh tak dapat, kan? Lari anak tu. Kalau daripada kecil dah biasa tak apa. Cium anak-anak kita. Itu pun sunnah Nabi. Kan? Nabi bersenda gurau dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pernah bergurau macam mana? Makan buah tamar dengan Nabi, macam kita makan sate dengan kita makan sate, di itu kita letak dekat pinggan kawan kita, macam dia makan banyak daripada kita. Pernah tak buat? Rupa zaman Nabi dulu dah buat. Dia makan buah tamar, bila Nabi pandang tempat lain ni, dia letak biji buah tamar tu kat pinggan Nabi. Sahabat-sahabat ni letak kat pinggan Nabi. Nabi perasan buah tamar dia punya biji tu makin banyak ni, tapi Nabi biar je makan. Akhirnya sahabat sebut, Ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Dia bergurau dengan Nabi. Nabi kata apa? Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kalian telan. Letak you pula pinggan dia orang kosong. Tengok. Dia dengan Nabi bergurau tak kasar. Nampak tak? Nabi belum cerita lagi, Nabi bersenda gurau dengan isteri Nabi. Tadi anak, ni sahabat dengan anak isteri Nabi, dengan isteri. Nabi main lumba lari dengan Aisyah. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Maknanya nak bagi tahu kita ni kena tolak ansur. Ada time bagilah perempuan menang. Sampai suatu tahap tu dia je menang.